perkara basic dalam hidup ini tuan-tuan. Agama manapun, moral manapun melarang manusia ini bercakap bohong, melarang manusia ini guna nama orang sedangkan orang tu tak kata. Dilarang. Kita pergi abang anak kita, kalau dia tipu adik dia, tipu abang dia, dia kata ayah kata, padahal ayah tak kata. Kita oh pandai guna nama ayah, kecil-kecil kita bagi amaran. Kalau orang pergi guna surat kerajaan yang sebenarnya surat tu palsu, salah. Kalau orang guna nama orang besar tak kata, dia main abang ni, aku nak minta abang kau ni, ada arahan tadi YB suruh abang kau, padahal YB tak kata, salah. Lebih salah lah kalau orang guna nama Allah dan nama Rasul sedangkan Allah dan Rasul tak kata. Ini adalah merupakan kesalahan yang besar di dalam agama. Setengah orang pandang kecil, tapi ia sebenarnya besar. Saya nak cerita untuk kita, bukan untuk orang, untuk kita faham. Kita ni, kita. Agama-agama sebelum daripada kita, agama satu saja yang Tuhan buat turun, iaitu Islam. Nabi Ibrahim ke Nabi apa, semuanya Islam. Cuma kadang-kadang syariat dia tu adalah yang berbeza sikit, tapi tauhidnya sama. Kerana tauhid ialah percaya benda yang dah fakta. Hukum hakam kadang-kadang diubah sikit untuk zaman itu. Agama-agama yang Tuhan telah hantar itu telah musnah disebabkan kerja, bukan kerja penzina, bukan kerja peminum arak, tapi kerja golongan padri-padri, ahlul kitab, orang-orang agama sendiri yang pi habaq agama, yang pi tulis agama lain daripada apa yang Tuhan sebenar kata. Maka mereka melakukan tahrif, mereka melakukan penyelewengan terhadap inti kandungan agama. Allah ingatkan, Allah kata fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim liyashtaru bihi thamanan qalila. Banyak ayat bang. Celaka orang yang tulis kitab dengan tangan mereka untuk membelinya dengan harga yang murah. Kemudian mereka menyatakan hadza min indillah, ini daripada sisi Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka apa yang tangan mereka tulis dan celaka apa yang mereka kerjakan. Tuhan marah sebab mereka telah ubah kitab. Hari ini orang Kristian telah salah faham. Hak lain daripada hak Tuhan turun, hak lain yang mereka percaya. Sebab hak asal telah diubah. Yang asal telah diubah. Kita baca cerita Nabi Yaqub, kita baca cerita Nabi Ayub di dalam Bible, di dalam Old Testament, dalam Bible, kita dapati dah jadi macam kartun sebahagian Nabi ni. Macam orang Melayu dulu jugalah. Tapi yang sebaik diselamatkan, dia buat cerita jadi kartun. Sang Kancil dengan Nabi Sulaiman. Ada buku pula seolah Nabi duk pergi main dengan sang Nabi yang besar tu, jadi cerita lucu dengan binatang Sang Kancil ni duk buat layak buruk. Nabi besar. Sebab itu bahaya apa yang disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat maksudnya unsur Yahudi yang tokok tambah. Kalau Melayu lihat ni, dia tambah. Nabi cerita banyak ni dia tambah. Nabi Adam macam ni. Dia banyaklah Israiliyat. Orang Melayu pun dulu terkena juga. Nabi Adam makan buah dalam syurga, tahan kat rangkung jadi buah halkum. Tahan kat dada jadi buah dada. Iblis ludah jadi pusat. Ini semua unsur-unsur tidak benar. Tokok tambah yang jadikan agama macam kartun.
Sedangkan agama sesuatu yang berwibawa. Cerita Nabi itu, Nabi ini cerita kartun. Macam mana kita tengok cerita kartun? Sedangkan watak Nabi ini watak yang sebenar. Nabi Yusuf alaihi salam begitu hebat Allah hantar. Dakwah di luar penjara sampai masuk penjara. Dalam penjara pun dakwah. Kita tak boleh cerita Nabi Yusuf. Cerita habis. Boleh kat mak andam jampi Nabi Yusuf. Pinang siwamin bulan kembang bunga sekutu manis. Berseri manis, bersemadi pun manis. Hai mari engkau melihat mukaku seperti Nabi Yusuf dan mendengar suaraku seperti Nabi Daud dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali. Jangan hafal pula. Sehari tak pergi balik pembuih kat orang tepi jalan pula. Nabi yang hebat tu akhirnya jadi jampi, pengasih. Nabi Nuh alaihi salam dengan segala kehebatannya berjuang 1000 tahun. Dia tak boleh cerita Nabi Nuh, dia boleh bubuk surah. Dia kata Nabi Nuh buat bubuk tu. Dia bubuh tepung tu, tepung jagung semua, dia kata bubuk Nabi. Tak apalah nak makan bubuk tu. Tapi pikait dengan Nabi tu tak betul. Sebab tu Quran, bila kita baca Quran is very clear. Quran hanya sentuh benda-benda yang perlu sahaja tentang kenabian. Benda yang manfaat untuk kita. Ibratun liulil albab. Yang dapat menjadi ibrah, yang dapat menjadi pengajaran untuk orang-orang yang berakal matang. Sebab itu agama mesti diangkat. Kita di dalam negeri ini, kita pentingkan ketulinan ini. Kita tak mau cerita kartun dengan Nabi. Saya ada beberapa benda nak sebut. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Hadis ni mutawatir. Bukhari, Muslim dan semua turuk riwayat, lebih daripada 70 para perawi meriwayatkan hadis yang sama. Inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Sesungguhnya bohong guna nama aku tak sama dengan bohong guna nama orang lain. Nama pengetua, nama menteri, nama hak tadi, bohong salah. Tapi Nabi kata sesungguhnya bohong guna nama aku tak sama dengan guna hak nama orang lain tadi. Hak nu pun salah dah, tapi tak sama. Tak sama apa Nabi kata? Siapa bohong guna nama aku, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Sebab apa tak boleh sandak? Sandak kat menteri mungkin orang ambil kesempatan. Tapi bila sandak kat Nabi, bererti kita kata yang ni wahyu dari Tuhan. Orang akan pegang benda tu sebagai agama, sebagai agama. Sebab itu mesti dipertahankan keaslian agama. Nabi ingatkan akhir zaman. Akhir zaman. Nabi kata yakun fi akhir zaman dajjalun al-kadzabun ya'tuna minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum an yudillukum wala yuftinunakum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yuftinunakum. Nabi kata jaga, Nabi kata yakun fi akhir zaman, akan berlaku, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, akan ada pada akhir zaman dajjalunal kadzabun. Dajjal lagi pendusta. Dajjal ni kita faham dajjal lah, hak mai akhir zaman, hak mata sebelah. Tapi Nabi sebut pendusta tu dajjal. Sebab tu kok orang utara bila nak marah orang dajjal, dia kata. Dajjal ni maksudnya kem bohong. Dia kata dajjal mana? Dajjal mata satu, aku mata dua. Dajjal maksudnya sebab pendusta. Sebab ulama hadis bila dia nak, kadang-kadang dia nak hukum sebahagian rawi,
Dia kata hadza dajjal. Ini dajjal, bukan maksud dajjal yang Nabi janjikan nak keluar tu. Maksud ni kaki temberang, kaki murung paling kuat sekali. Ulama hadis dia ada senarai, dia panggil ilmu rijal, ilmu para perawi. Dia ada kutubur rijal, himpunan nama orang ni apa kedudukan dia, orang ni apa kedudukan, pendusta, boleh percaya, tua sikit tak ingat, buku dia hilang, semua dia catat. Supaya nak memelihara riwayat yang tulen. Nak memelihara riwayat yang tulen. Hari itu kita, siapa yang ikut kuliah di Masjid Awi saya sebut, bukan hadis tu main macam tu saja. Kita innamal a'malu binniyat, bukan innamal a'malu binniyat main seketul macam tu. Bukhari bukan jumpa Nabi. Bukhari ambil melalui rangkaian dia. Dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada guru dia. Dia ambil daripada guru dia, Abdullah bin Zubair. Dia ambil daripada guru dia. Dia kata haddatsani Humaidi. Dia ambil daripada Humaidi. Humaidi pun tak dengar Nabi. Humaidi ambil daripada guru dia, Sufyan. Sufyan pun tak dengar Nabi. Sufyan ambil daripada guru dia, Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id pun tak dengar daripada Nabi. Kena ambil daripada guru dia, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad Ibrahim At-Taimi pun tak dengar daripada Nabi. Dia ambil daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas pun tak dengar Nabi. Dia dengar daripada Umar bin Khattab di atas mimbar. Bagi setiap hadis itu berpuluh rangkaian rawinya. Untuk apa? Nak tahu dia ni siapa, mati bila, hidup bila. Orang zaman dia kata cakap dia boleh pakai, kata boleh pakai. Dia ni ingat elok kah lupa? Setakat kita hak ada riwayat kau ni pakai jam lah. Nak jadi rawi hadis. Nabi kata pada akhir zaman akan ada dajjalunal kadzabun. Akan ada dajjal pendusta. Apa dia buat? Kata Nabi, mereka buat main hadis-hadis yang hampa tak pernah dengar, yang ni sahabat tak pernah dengar, bapa-bapa hampa tak pernah dengar. Ataupun orang kemudian tak pernah dengar, ahlul hadis tak pernah dengar, orang sebelum tu tak pernah dengar. Sebab apa? Sebab hadis tak benar. Untuk nak jaga agama ni, supaya jangan orang duk buat mereka dengan agama ni, ulama hadis bangkit jaga agama. Siapa nak riwayat zaman Nabi, sahabat mai dengar Nabi cakap. Lepas tu balik habaq kat kawan dia. Yang tak mai, tak apalah. Sahabat semua boleh dipercayai. Ulama hadis kata, was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu semuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bila sahabat Nabi dah wafat, orang tak dengar dah pada Nabi. Orang nak dengar pada siapa? Dengar pada sahabat. Nabi kata apa hari itu? Sahabat ni pun bukan semua sahabat dengar semua yang Nabi kata. Bukan semua sahabat setiap kali Nabi cakap tu 24 jam semua ribu-ribu tu ada. Kadang-kadang 3 orang dengar, 2 orang dengar, ada 4 orang dengar. Ada Nabi cakap dalam majlis, ramai sikit dengar. Jadi orang yang mai kemudian terpaksa cari, siapa pernah dengar hadis ni? Abu Bakar sendiri yang rapat dengan Nabi, dia tak tahu. Berapa banyak Nabi bagi kat nenek harta pusaka, tak tahu. Dia kena tanya orang lain siapa yang dengar. Oh, rupanya 1/6. Muhammad bin Maslamah dia dengar. Jadi orang hak mai kemudian ni, dia pun tak macam sahabat. Dia pun dengar daripada sahabat. Orang hak mai kemudian, hak tak dengar daripada sahabat, ambil daripada siapa yang dengar daripada sahabat. Tapi yang dengar daripada sahabat ni, lama-lama daripada masalah, daripada berkelahi, ada berselisih, ada perselisihan politik. Masing-masing bila berselisih, ada masalah, dia mula fikir, hang buat tak betul. Sebab Nabi pernah kata. Nabi tak kata. Tapi dia nak perkemai hujah dia tu, dia pergi sandak kat Nabi. Kawan ni pula nak balas, sandak mai kat Nabi. Kawan ni pula nak balas, sandak perkataan pergi ke Nabi. Lama-lama bertebaran hadis palsu. Kadang-kadang ada yang dengan niat yang elok, tujuan buat hadis palsu tu elok. Seperti mereka yang buat hadis palsu tentang fadilat surah dalam Al-Quran. Fadilat surah ni, ada fadilat surah yang memang Nabi kata, tapi banyak ada Nabi tak kata. Antara yang buat
seorang yang dikenali sebagai Nuh bin Abi Maryam ataupun dikenali dengan Nuh Al-Jami'. Dia reka banyak hadis palsu tentang kelebihan surah-surah. Akhirnya orang tangkap dia. Pasal apa hang reka banyak sangat? Dia kata, aku tengok mereka duk baca sirah, tak baca Quran, aku pukul sikit reka. Orang ingat kat dia, Nabi sebut siapa yang dusta pada aku dengan sengaja siap tempat duduk dalam neraka. Niat dia betul, tapi cara buat tak betul. Hukuman dia salah. Dia reka hadis Nabi. Orang dia warak. Ulama hadis kata jami' ni dia warak, baik, semua ada kat dia. Ulama hadis kata jama'a kulli syai' illa sidq. Dia telah himpun semua pada diri dia kecuali cakap benar, dia tak ada. Habis. Mailah berapa keturunan ulama hadis pun ada nama dia, hadis jadi palsu. Sebab rekod pendusta. Kadzab, bohong. Walaupun niat baik, niat saya nak bagi orang sedar, tak boleh. Tak boleh. Pasal ni agama. Kalau kita boleh buat sikit, lepas tu ustaz ni tambah sikit, ustaz ni tambah sikit, habis agama kita tak tahu yang mana satu. Pasal kita tambah, wahyu tak ada. Nabi pun, apabila orang tanya, wahyu tak turun, Nabi tak boleh jawab. Nabi tunggu dulu. Ni kita tengok-tengok orang malas baca Quran, hang tahu apa fadilat surah ni. Kalau hang baca surah ni, hang tak miskin dah sampai bila? Siapa kata? Nabi kata. Kawan ni baca-baca tak miskin juga. Dia kata Nabi tak betul. Kan? Setengah orang dia dengar, dia buat sendiri. Dia nak buat jangan sandak ke Nabi. Dia kata Nabi kata bila orang bang tu ambil tiup di jari ni sapu di mata, mata jadi cerah. Tak ada hadis. Nabi tak kata. Ada orang kata, tapi tak ada hadis. Jangan sandak ke Nabi. Macam orang puasa, bulan puasa, tidur. Dia kata Nabi kata sunat tidur daripada duduk bangkit. Kacau orang. Dia kata Nabi tak kata, nak tidur, hang tidur. Jangan duduk kait dengan Nabi. Bila kait dengan Nabi, dia jadi benda lain. Kena jaga ketulinan agama, kerana ni ada hukum dia. Sebab itu Al-Imam Ibn Hibban buat satu bab dalam kitab dia. Dia kata, faslun ijabi dukhulin nar liman nusiba atau nasiba syai'a ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghaira alimin bi sahhati. Bab masuk neraka, wajib masuk neraka, kata dia, kepada sesiapa yang sandak sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tak tahu sahih ke tak sahih. Allahu akbar. Dia main campak. Bila campak dia bahaya. Saya akan tunjuk contoh-contoh bagaimana dia bahaya.